Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini cikgu nak sambung. Kalau kita masih ingat, sebelum kita bercuti, sekolah diberi cuti disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Jadi kalau kita ingat balik, akhir sekali kita belajar ialah berkenaan dengan bentuk muka bumi. Jadi cikgu nak mana murid yang menonton video ini, murid-murid boleh merujuk kepada buku teks masing-masing pada muka surat sekejap. Okey, muka surat 82 buku teks kamu tu, muka surat 82. Okey, seperti yang cikgu jelaskan sebelum ni, bentuk muka bumi kita ni terdiri daripada 8 lah. 8 bentuk. Okey, kalau kita lihat buku kita, yang pertama ialah kita lihat permukaan bumi kita ni ditutupi oleh laut. Okey, laut. Lepas tu ada pantai, kolam. Okey. Pantai ni semua cikgu dah cerita dah. Pantai macam mana pantai, kolam macam mana bentuk kolam, kan? Tasik, lembah, sungai, gunung dan bukit. Okey. Jadi apa yang perlu kamu pelajari ialah kamu kena mengenal pasti 8 jenis bentuk muka bumi yang ada. Jadi cikgu harap kamu boleh ingatlah, sebab benda ni biasa kita lihat, kan. Kita duduk di Bukit Apit ni, nama pun bukit, bukit tu Bukit Apit lah. Okey. Okey, jadi cikgu harap yang ni tak ada masalah lah. Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Kita tengok muka surat yang ke-85. Muka surat 85. Okey, di sini bentuk muka bumi ini sebenarnya ditutupi oleh tanah lah. Okey, tanah. Tanah. Di muka bumi ini terdapat beberapa jenis tanah. Okey, tanah yang penting untuk kehidupan kita. Okey. Jadi kalau kita lihat tanah di muka bumi ini sebenarnya dia terbahagi kepada 3 bahagian lah, 3 jenis. 3 jenis tanah. Okey, yang pertama tanah kebun. Okey, tanah kebun kalau kita rujuk buku teks muka surat 85, tanah kebun tu biasanya berwarna gelap lah, berwarna koko ataupun hitam lah, gelap. Tanah kebun. Yang kedua ialah tanah liat. Dan yang ketiga ialah tanah pasir. Okey. Tanah pasir ni biasanya berada di tepi-tepi pantai lah. Tepi pantai. Okey, ada 3 jenis tanah. Okey, seterusnya kita nak tengok dalam setiap tanah tersebut dia ada sebenarnya ada kandungan bahan tertentu. Okey, bahan tertentu dalam tanah tersebut. Okey, kalau kita lihat buku teks kita muka surat 86. Okey, muka surat 86 menyatakan, dia bagi contoh di sini, Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat perbualan di situ, dia kata halusnya tanah liat ini. Okey, jadi cikgu dia kata tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Okey. Jadi apakah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun dan pasir pula? Okey, jadi yang dia buat hanyalah tanah liat. Okey, jadi bila dia buat penyiasatan untuk tanah liat, jadi dia dapati tanah liat ni mengandungi hanya butir-butir tanah yang sangat halus lah. Okey. Jadi kita nak tengok juga lagi 2 lagi tanah yang ada, iaitu tanah kebun dan tanah pasir. Okey, jadi kalau kita lihat buku kita, dia dah beri dah langkah-langkah macam mana kita nak buat pengujian.
Memandangkan kita sekarang terpaksa belajar secara orang kata jarak jauh lah, jarak jauh. Kita tak dapat lagi bersama disebabkan oleh pandemik ni. Jadi walau bagaimanapun kamu semua terpaksa kena habiskan pembelajaran kita yang masih ada lagi baki ni. Jadi cikgu terpaksa dan cikgu kena juga buat. Kalau bagaimanapun cikgu harap semua murid dapat mendengar rakaman ini, dan cikgu juga berharap para ibu bapa boleh bantulah. Okey, bantu anak-anak jika anak-anak tak berapa jelas lah. Okey. Jadi kalau ada soalan apa, murid boleh ajukan soalan kepada cikgu melalui WhatsApp dalam kelas. Nanti guru kelas akan maklum pada cikgu macam mana nak hubungi cikgu lah. Okey. Jadi kita tengok untuk ujian ataupun untuk menguji kandungan tanah lagi dua, iaitu tanah kebun dan pasir. Kita tengok dalam buku teks kita, dia dah bagi contoh. Okey. Okey, tanah kebun dan tanah pasir. Yang ni murid kalau tak ada masalah, murid boleh buat sendiri di rumah. Senang je ni Senang je. Apa yang murid perlu ialah tanah kebun, tanah pasir, getah putih, sudu, kata pembesar ni cikgu rasa mungkin kalau tak ada tak apalah. Okey. Forceps ni kalau murid nak tahu, ialah forceps ni ialah satu alatan sains yang digunakan sebagai pengepit lah. Kita biasa kita buat ujian, kita buat penyiasatan, kita tak boleh menggunakan tangan lah, sebab dari segi keselamatan kita. Jadi kita gunakan pengepit ataupun forceps lah. Dalam sains kita panggil forceps. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita tengok langkah-langkah. Dalam yang pertama, langkah-langkah yang perlu kita buat ialah kita alaskan meja yang kertas putih tadi. Yang kedua, kita letakkan 2 sudu tanah kebun di atas kertas. Yang ketiga, kita perhatikan tanah kebun yang kita letak tadi. Menggunakan kantar pembesar lah. Kalau tak ada kantar pembesar, kita tengoklah dengan mata kita sendirilah. Tengok dengan mata lah. Okey. Yang keempat, kita asingkan tanah kebun mengikut kandungan menggunakan forceps, menggunakan pengepit tadi. Kita asingkan, kita macam pecahkan lah. Kita nak asingkan apa yang ada dalam tanah kebun. Jadi proses yang kita buat tadi itu kita ulang pula untuk tanah pasir. Okey, kita ulang pula dengan tanah pasir, dan kita boleh perhatikan apa yang ada dalam tanah kebun dan apa yang ada dalam tanah pasir. Okey, jadi kalau kita lihat, kalau kita dah buat nanti, pas kita akan dapat macam ni lah. Okey, kita akan dapat tanah kebun ni sebenarnya dia mengandungi butir-butir pasir. Okey, butir-butir pasir. Okey, butir-butir pasir, dia ada batu-batu kecil, ada tumbuhan yang dah mati, yang reput, dan haiwan yang reput. Okey, itu untuk tanah kebun. Okey, yang kedua ialah tanah pasir. Dia akan ada dalam tanah pasir hanya 2, iaitu butir pasir dan batu-batu kecil. Maksudnya butir pasir ni maksudnya pasir yang halus lah. Okay, batu-batu kecil ni maksudnya dia macam besar sikit. Dia besar sikit. Okay, itu adalah kandungan yang terdapat dalam tanah kebun, tanah pasir dan tanah liat. Okay, tanah liat tadi yang tadilah, dia ada tanah-tanah yang sangat halus. Okey, jadi cikgu harap apa yang cikgu terang di sini dapat murid fahamlah. Okey. Kalau masih lagi tak jelas, murid-murid boleh ulang lagi sekali, boleh baca buku ni dan minta bimbingan daripada abang ke kakak ke, ataupun kalau tak ada abang kakak boleh tanya ibu atau ayahlah. Okey. Seterusnya bagi memantapkan lagi pemahaman, okay, di sini cikgu sediakan, bukan cikgu sediakanlah, sebenarnya kita ada buat kita dalam sains ni kita ada buku aktiviti. Jadi sekarang ni murid boleh buka balik buku sains tahun 1, buku aktiviti yang warna biru tu.
Yang seperti gambar yang cikgu tunjuk ni. Okey. Murid-murid boleh tengok pada muka surat, cikgu tak berapa jelas di sini. Muka surat 59, okey, muka surat 59. Okey. Jadi kita boleh cuba buat aktiviti lah. Okey. Kita lihat di sini. Okey, yang pertama dia minta kita asing dan perhati. Okey, asing dan perhati. Okey, namakan jenis tanah berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Okey. Jadi dia dah bagi dah apa yang ada dalam tanah tersebut. Ada, kalau kita lihat gambar pertama di atas ini. Okey, gambar pertama di atas ini kita lihat. Okey, ada butir tanah, ada ranting kayu, ada daun kering, ada batu kecil, ada haiwan kecil. Okey. Kalau kita ingat balik, kita rujuk balik buku teks kita tadi. Okey. Jadi kandungan-kandungan bahan-bahan ini sebenarnya merupakan terdapat di dalam tanah apa? Okey. Sebenarnya dia terdapat dalam tanah tanah kebun Jadi murid boleh tulislah. Okey, boleh tulis dalam buku masing-masing. Okey, yang kedua sama juga, dia hanya ada butir pasir, ada batu-batu kecil. Apa dia? Tulis. Okey. Kalau tak dapat nanti rujuk balik buku teks yang cikgu terang tadi Okey, yang ketiga pun sama, butir-butir tanah yang sangat halus. Okey. Isi apakah jenis tanah yang terlibat. Okey, lepas tu kita sambung lagi muka surat 60. Okey, yang ini jawapan dia lah. Okey, ini jawapan dia, tanah kebun, tanah pasir, tanah liat Okey, yang ni murid-murid buat sendirilah. Okey, yang ni ialah muka surat 60. Okey, yang ni ialah kita nak menguji kandungan tanah. Okey. Okey, langkah-langkah kita ada tanah liat, tanah kebun, tanah pasir, kita mesti ada balang besar dengan penutup. Yang ni murid boleh cuba buat di rumah Okey, lakukan aktiviti ini dalam kumpulan. Okey, ni kalau kita masih berada di sekolah, kita akan buat dalam berkumpulan lah. Jadi memandangkan kita sekarang berada di rumah masing-masing. Jadi bolehlah buat dengan abang atau kakak atau adik Okey, yang pertama kita masukkan tanah ke dalam balang. Okey, balang ada 3 lah. Tanah liat, tanah kebun, tanah pasir. Okey, 3. Lepas tu kita tuangkan air ke dalam setiap balang tersebut. Lepas tu kita ketatkan penutup dan kita goncang. Kita goncang dia. Dan yang seterusnya kita letak di atas meja dan kita biarkan selama 30 minit. Kita biarkan dia selama 30 minit. Dan lepas tu kita perhatikan ketiga-tiga tanah yang ada dalam balang tersebut. Dan kita tengok apa yang berlaku. Okey. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ialah macam ni lah. Okey. Seperti dalam muka surat 61 ni. Okey, muka surat 61. Okey, di sini kita akan lihat. Tadi dah kita belajar dah tadi apa yang ada dalam kandungan dalam setiap tanah tu. Jadi kita boleh kena pastilah. Kalau balang yang pertama tadi ialah tanah apa dia tu? Kalau ada satu tanah liat contohnya. Tanah liat dia hanya ada apa dia? Okey? Murid boleh tengok butir-butir tanah yang sangat halus. Di sini sebenarnya adalah jawapan dia Di sini adalah jawapan dia. Okey, yang cikgu besarkan ni adalah jawapan dia lah. Okey, jawapan dia dan murid boleh pilih dan isikan tempat kosong. Di sini adalah nama tanah. Okey. So tanah liat, butir-butir tanah yang sangat halus. Okey. Lepas tu yang kedua pula, balang yang kedua dan balang yang ketiga. Okey, di sini cikgu sebenarnya dah sediakan jawapan untuk apa dia? Untuk murid-murid semak lah, semak. Okey. Yang seterusnya yang ni adalah muka surat 62 62, tolong selesaikan juga. Okey, dia minta kita asingkan kandungan tanah. Okey, dia dah bagi daun kering. Mana daun kering? Okey, tulis di mana daun kering. Haiwan kecil, di mana haiwan kecil? Ranting kayu, mana ranting kayu? Tulis pada tempat kotak yang disediakan. Okey, last sekali, tanah ini ialah tanah apa? So, jadi tanah yang ada haiwan, yang ada daun kering, yang ada ranting kayu, yang ada batu
kecil, batu butir pasir, ini jangan tanya apa. So kita dah belajar tadi yang ada bahan-bahan tersebut ini merupakan tanah kebun. Okey, jadi murid-murid boleh jawablah dalam buku masing-masing. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja rakaman yang boleh cikgu buat untuk membuat penerangan berkenaan tajuk kita, iaitu tajuk bentuk muka bumi lah. Okey, tajuk bentuk muka bumi. Jadi selepas tajuk ni kita ada satu lagi tajuk, iaitu tajuk asas binaan, merupakan tajuk yang terakhir lah. Okey, jadi cikgu akan cuba buat balik rakaman untuk topik yang terakhir, itu topik 10, iaitu berkenaan dengan asas binaan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat selesaikan dahulu kerja yang cikgu berikan pada dalam buku aktiviti tersebut lah. Dan cikgu juga nak pesan mana-mana murid yang belum mengambil buku aktiviti bolehlah pergi ke Pondok Jagalah, sebab cikgu dah letak di sana pada murid-murid yang masih belum mengambil buku aktiviti yang ada pada cikgu sebelum bercuti itu. Boleh ambil ke. Saya ingat cikgu dah maklum kepada cikgu Laila untuk diwawarkan dalam grup tahun 1 lah. Okey, jadi siapa yang masih tak ambil tu bolehlah. Cikgu ingat ada dalam 6 orang kot. 6 orang lagi yang tak ambil. Okey, tak apalah. Okey, jadi apa-apa pun cikgu ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada waris, ibu dan ayah murid tahun 1 yang memberi kerjasama lah. Okey, memberi kerjasama, dan kalau boleh cuba sama-sama membantu anak-anak kita lah. Okey. Okey, cikgu rasa itu saja. Sekian, terima kasih.